Bab alamat nubuwah dalam Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa mereka, yakni para sahabat, pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Fa'adlaju lailatahum, mereka mula berjalan di awal malam, sehingga apabila mereka menghadap subuh, mereka berhenti untuk berehat, yakni di hujung malam itu. Faghalabathum a'yunuhum, tiba-tiba mereka terlena, sehinggalah matahari naik. Orang yang mula-mula sedar dari tidurnya ialah Abu Bakar, dan beliau tidak menggerak menyedarkan Rasulullah SAW dari tidurnya sampai baginda sedar, yakni sendiri. Umar pun sedar. Abu Bakar berada dekat kepala Nabi SAW. Dia pun mula bertakbir dan mengangkat suaranya sampai Nabi SAW sedar. Fanazala, Nabi SAW pun berhenti, yakni selepas itu berangkat dan berhenti di suatu tempat. Wa shalla binal ghada, dan Nabi SAW mengimami kami bersembahyang subuh. Fa'tazala rajulun, rupa-rupanya ada satu orang dalam ramai-ramai itu yang tidak bersembahyang bersama kami. Apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda bertanya, wahai fulan, apakah yang menghalang engkau bersembahyang bersama kami? Orang itu menjawab, saya telah berjunub. Maka Nabi SAW menyuruhnya bertayamum bis-sa'id, menggunakan tanah, yakni yang suci. Thumma shalla, kemudian orang itu bersembahyang. Wa ja'alani Rasulullah SAW fi rukub baina yadayhi, Rasulullah SAW memasukkan aku dalam kumpulan ataupun dalam rombongan yang berada di hadapan baginda. Kami telah pun dahaga sangat. Ketika kami tengah berjalan begitu, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang perempuan sadilatin rijlaiha, yang menghulurkan, yang berlunjur, yakni menghulurkan kedua kakinya di antara dua gerebanya. Faqulna laha, kami pun bertanya dia, di mana ada air, di mana boleh didapati air? Perempuan itu berkata, tidak ada air di sini. Qulna, kami bertanya, berapa jauh jarak di antara rumah engkau, ahli keluarga engkau, yakni rumah engkau, dengan air? Dia berkata, sehari semalam. Kami pun berkata, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Qalat, perempuan itu berkata, apa Rasulullah? Falam numallikha min amriha, kami tidak membiarkannya dengan keadaannya itu, sehingga kami membawanya bertemu dengan Nabi SAW. Dia pun menceritakan kepada Nabi sama seperti yang diceritakannya kepada kami, cuma dia menceritakan kepada Nabi, yakni yang tidak diceritakan kepada kami, bahawa dia mempunyai beberapa ramai anak yatim. Nabi SAW pun suruh supaya mengangkat dua gerebanya itu. Lalu baginda pun menyapu azlawain, yakni mulut gereba tu, mulut gereba dia satu. Kami pun minum air dalam keadaan kami dahaga tu 40 orang, sehingga rawina, sampai kami puaslah minum. Dan masing-masing kami memenuhkan gereba dan bekas-bekas air kami. Ghaira annahu lam nasqi ba'iran, tapi kami belum lagi bagi minum kepada ba'ir, yakni unta. Wa hiya takadu taniddu minal mil. Unta itu pun sudah hampir melimpah, yakni penuh perutnya. Qala hatu ma indakum, Nabi SAW pun berkata, bawakan apa yang ada pada kamu. Maka dikumpulkan cebisan-cebisan makanan dan buah tamar untuk perempuan itu.
Sampai perempuan itu balik kepada ahli keluarganya. Perempuan itu pun berkata, saya telah bertemu dengan tukang sihir yang paling pandai, atau Nabi seperti yang mereka dakwakan. Kemudiannya Allah telah memberi petunjuk kepada kampung ataupun orang-orang di kampung, orang-orang di sebuah kampung disebabkan oleh perempuan tadi. Fa aslamat, perempuan itu kemudiannya memeluk agama Islam, dan orang-orang kampungnya pun memeluk agama Islam. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, dibawakan kepada Nabi SAW satu bekas ketika baginda berada di Zawra. Maka baginda memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, mulalah air yambu'u ataupun yamba'u keluar dari celah-celah jari baginda SAW. Orang ramai pun berwudu. Qala Qatadah berkata, saya berkata kepada Anas, kam kuntum, berapa bilangan kamu? Anas berkata, 300 orang atau lebih kurang 300 orang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, katanya, saya telah melihat Rasulullah SAW ketika hampir sembahyang asar, dekat dengan waktu sembahyang asar, ketika orang ramai mencari air untuk berwudu, tetapi mereka tidak mendapatkan air. Maka dibawakan kepada Rasulullah air untuk dibuat air sembahyang. Rasulullah SAW pun memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan menyuruh orang supaya berwudu dari air dalam bekas itu. Saya lihat air keluar dari bawah ataupun dari celah-celah jari jemari Nabi SAW itu. Semua orang berwudu, semua orang berwudu. Fatawadda'an nas, orang ramai pun berwudu semua sekali, hatta tawadda'u min indi akhirim, itu maknanya semua sekali lah. Mereka berwudu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW pernah keluar dalam salah satu perjalanannya. Bersama Nabi SAW ada beberapa orang sahabatnya. Mereka pun berangkat, berjalan. Tiba waktu sembahyang, mereka tidak menemui air untuk berwudu. Maka satu orang dalam kalangan ramai-ramai itu bawa kepada Nabi SAW satu bekas air, sedikit air, satu bekas yang mengandungi sedikit air. Nabi SAW mengambilnya lalu berwudu. Kemudian membuka jarinya yang 4 itu alal qadah, mana di atas ataupun di dalam bekas itu. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, qumu, bangun, tawadda'u, ambil air sembahyang. Orang ramai pun mengambil air sembahyang, hatta balaghu fima yuridun minal wudu, sampai mereka selesai menggunakan air itu untuk berwudu. Mereka 70 orang ataupun lebih kurang 70 orang. Diriwayatkan dari Anas lagi, hadaratis salah, waktu sembahyang telah tiba. Faqama man kana qarib ad-dar min al-masjid yatawaddau. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid pergi berwudu, tetapi ramai lagi orang masih tinggal, mana dalam keadaan tidak ada air sembahyang untuk berwudu. Maka dibawakan kepada Nabi SAW satu bekas dari batu yang terdapat air di dalamnya. Nabi SAW pun memasukkan tapak tangan dia, tetapi mulut bekas itu kecil sehingga susah untuk Nabi SAW buka tangan dia. Buka gini pak, susah. Dia terpaksa kena buat kecil. Dia kena buat kecil gitu. Itu makna kaf. Kalau dia buka lagu ni tak boleh nak masuk. Dia buat kecil. Fadamma asabi'ahu, Nabi SAW pun kumpul jari dia, perdekatkan, kecilkan. Fawada'a, dan masukkan dalam mikhdab itu bekas tadi. Fatawadda'al qawm kulluhum, semua orang dapat mengambil air sembahyang. Qultu, saya bertanya, kam kanu, berapa mereka itu? Qala 80 rajulan, 80 orang. Dijawab 80 orang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya pada hari Hudaybiyah orang ramai telah mengalami dahaga. Nabi SAW
Di hadapan baginda ada rikwah, satu bekas air, bekas dari kulit, bekas dari kulit yang kecil. Fatawadda'a, baginda pun berwudu. Orang ramai pun bersegera menuju kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, kenapa? Mereka berkata, tidak ada air, kami tidak ada air untuk berwudu, dan untuk minum pun tak ada, kecuali apa yang ada di hadapan kau itu saja. Nabi SAW pun memasukkan tangannya ke dalam bekas air tadi. Faja'ala an-nar yathur baina asabi'ih, mulalah air membuak keluar di antara jari jemari Nabi SAW, ka'amthalil uyun, seperti mata air. Fasharibna, kami pun minum dan berwudu. Qultu, saya bertanya, kata perawi, berapa ramai kamu? Qala law kunna mi'ata alf, kalau kami terdiri dari 100.000 orang, lakafana, nescaya air itu akan memadai juga untuk kami. Kunna, kami pada hari itu 1.500 orang. Diriwayatkan dari Bara, katanya kami pada hari Hudaybiyah terdiri daripada 1.400 orang. Tadi 1.500, ini 1.400. Tak apa, Hudaybiyah adalah nama satu tempat yang ada air di situ. Kami ambil, kami mengira air, kira air habis. Ambil air itu habis, sehingga tidak tinggal setitik dalam telaga dia tu, tempat air dia. Nabi SAW pun duduk di tepi telaga tu dan minta air. Lalu Nabi SAW berkumur dan menyemburkan ke dalam telaga itu. Famakathna ghaira ba'id, sebentar kemudian kami dapat mengambil air itu, dapat mengambil air dari tempat air tadi, sehingga kami puas minum. Warawiyat rikabuna, ataupun sadarat. Rawiyat maknanya puas, binatang-binatang kami pun puas minum air, ataupun sadarat. Sadarat maknanya sehingga binatang-binatang kami kerana puas minum air itu beralih pergi ke lain. Itu makna sadarat. Syak perawi itu sama ada rawiyat rikabuna ataupun sadarat rikabuna. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, saya dengar bunyi suara Rasulullah SAW itu lemah. Saya dapat mengesan kelaparan yang dialami oleh Nabi SAW. Daripada suara dia tu, nampak dia ni tak makan tu. Adakah apa-apa pada engkau? Dia tanya isterinya. Ummu Sulaim berkata, ada. Dia pun buat keluarlah beberapa akras, beberapa keping roti dari Bali. Kemudian dia pun bawa keluar khimar, yakni kain tudung dia, kain tudung. Falaffat al-khubz bi ba'dihi, dan dia pun membungkus roti tadi dengan ujung kain itu, dan bi ba'dihi thumma dassathu tahta yadi, dia pun bubuh dalam tangan aku roti itu yang sudah digulung ataupun yang sudah yang sudah itulah tadi itu dengan ujung kain tudung dia tu, yang sudah dia baru tadi. Kemudian dia pun bubuh dalam tangan aku, masukkan dalam tangan aku. Wala thatni bi ba'dihi, dan sebahagian yang lain, mana kain itu maknanya melekat pada aku lah. Mana kain itu kain panjang, sebahagiannya dia buku roti itu, sebahagian itu ada lekat sini kau, kita kata di lengan dia, bawa tu. Kemudian beliau pun suruh aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata perawi, yakni Anas, anak dia lah. Fa dhahabtu bihi, aku pun bawa pergilah. Anas yang bawa pergi. Tadi dia bui kepada Abu Talha, Abu Talha bui lah kepada Anas ni pula. Fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dapati Rasulullah ada dalam masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang ramai. Faqumtu alaihim, aku pun berdiri di hadapan mereka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, Abu Talha hantar engkau kah? Saya kata ya. Untuk makan kah? Saya kata ya. Qala bi ta'am, bi ta'am. Abu Talha hantar engkau bi ta'am, membawa makanan kah? Saya kata ya. Faqultu na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata kepada orang-orang yang bersama dia tu, bangun semua. Mereka pun pergi, ataupun dalam setengah nuskahnya fantalaqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan aku pun pergi juga di hadapan mereka. Lain-lain tunggu di belakang. Sampailah sehinggalah saya sampai kepada Abu Talha. Saya pun cerita kepada Abu Talha. Abu Talha pun kata kepada isteri dia, wahai Ummah Sulaim, Rasulullah bawa orang ni, kita tidak ada makanan yang dapat untuk kita hidangkan kepada mereka. Faqalat Ummu Sulaim kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fantalaqa Abu Talha. Abu Talha pun pergilah, sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah dan sambut. Fa aqbala Rasulullah pun mari dengan Abu Talha bersama dia. Rasulullah kata, halummi ya Ummah Sulaim ma indaki, buat mari apa yang ada pada engkau tu. Ummu Sulaim pun buat marilah roti tadi, buat kelik pula lah tadi, dah tak buka sana tu, buat kelik pula lah roti. Bawa roti tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suruh pecah-pecahkan roti itu, hancurkan roti itu, pecah roti. Maka dipecahkanlah. Ummu Sulaim pula perah daripada satu bekas minyak sapi ni. Dia perah minyak sapi, waktu ambil minyak sapi, dijadikannya sebagai lauk. Itulah lauknya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah baca sesuatu lah yang dikehendaki Allah baginda membacanya. Baca. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, izinkan kepada 10 orang mari. Maka dia pun izin, Abu Talha lah izin 10 orang mari makan sampai kenyang. Mereka keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 10 orang lain mari makan pula, 10 orang ni. Jadi adzina lahum, yani Abu Talha pun izinkan kepada mereka untuk masuklah, makan pula sampai kenyang. Kemudian mereka keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, benarkan 10 orang yang lain pula mari. Fa adzina lahum, maka mari pula makan sampai kenyang. Thumma kharaju, kemudian keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mari pula 10 pula. Fa akala alqaum kulluhum, semua orang hak mari tu makan belaka dan kenyang belaka. Semua mereka itu 70 orang ataupun 80 orang. Kira-kira 70 orang atau 80 orang kenyang. Makan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya kami mengira ayat-ayat tanda-tanda yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai berkat, sedangkan kamu mengiranya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang mengancam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan, air sedikit, baginda meminta air yang lebihan air yang masih ada lagi. Mereka pembawa satu bekas yang berisi sedikit air. Baginda pun memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, kemudian berkata, hayya 'alat tahuril mubarak, mari dapatkan air yang menyucikan, yakni air yang menyucikan dan diberkati, berkat daripada Allah. Falaqad ra'aitul ma, saya nampak air itu keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kunna, ini cerita lain. Dia kata kami selalu mendengar makanan bertasbih ketika dimakan. Ketika dimakan makanan bertasbih. Diriwayatkan dari Jabir bahawa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan meninggal hutang, berhutang, dalam keadaan menanggung hutang. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, ayah saya meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang. Saya pula tidak ada apa-apa kecuali hasil yang dikeluarkan oleh kebun tamar ayah saya itulah, dan apa yang dikeluarkan oleh
kebun tamar ayah saya tu beberapa tahun pun tidak dapat lagi menyempurnakan ataupun membayar hutang dia tu. Pergilah wahai Rasulullah bersama saya supaya piutang ni orang-orang yang memberi hutang kepada ayah saya ni tidak berkasar ataupun tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat terhadap saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi berjalan sekeliling, mengelilingi Baidar. Baidar ni tempat longgok buah tamar, macam kita kata jelapan lah, kalau padi jelapan. Ni tempat letak buah tamar tu, kawasan tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keliling, doa sambil berdoa. Kemudian dia keliling longgokkan yang lain pula. Kemudian dia duduk situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata ambil. Suka. Fa'ufahum. Lalu buah tamar tadi telah dapat membayar hutang mereka semua, menyelesaikan semua hutang itu, dan masih lagi baki mithlu ma a'tahum, sama banyak dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada mereka itu. Masih ada lagi, tak habis lagi. Itulah cerita. Sekatulah dulu. Babu alamatin nubuwah fil Islam. Ni dia sebab kita ni kitab hadis, walaupun kita tengah bincang tentang sirah baru ni, dia campur-campur. Tidaklah kata seperti kitab sirah betul. Yang ni dari segi tertib dia tu. Tidak macam tu. Tetapi kalau kita ambil secara keseluruhan, ambil semua ni, kita dapat gambaran juga. Gambaran kesemua sekali perjalanan Nabi SAW tu, terutamanya selepas Nabi SAW dilantik menjadi Nabi lah. Semasa kecil gapo tu banyak yang tidak sahih, banyak yang tidak, kebanyakannya bahkan boleh dikatakan tidak sahih. Sahihnya sekat tu banyak sahih. Dengan sebab itulah dalam kitab-kitab hadis ni tak ada cerita-cerita masa kelahiran lah, masa gitu gini, cerita tak ada. Kita tengok sebanyak mana dah duduk baca, tak ada. Ada cerita tentang setelah Nabi SAW jadi Nabi, tu yang penting. Begitu. Sampai di sini. Sebelum pada ni tentang Syama'il secara ringkas juga, dan setengah-setengah ulama buat kitab suku pula Syama'il, untuk menceritakan tentang rupa paras Nabi SAW, bagaimana duduk bangun Nabi SAW tu, semua sekali lah. Dia makan macam mana, dia tidur macam mana, semua sekali. Tentang peribadi dia tu, diri dia tu. Itu Syama'il. Di antara perkara yang kemudiannya dibukukan secara berasingan oleh ulama-ulama, iaitu dalail. Orang panggil sini dalam kitab ni dia panggil alamat an-nubuwah. Kemudiannya buku sejenis kitab hadis jugalah, semacam kitab hadis juga, dia panggil dalail, dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah ini kitab-kitab yang hanya mengumpulkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira hak sahih, hak dhaif, hak lagu mana kau ada berlaku, campur-campur. Itu dalail orang panggil. Dalam kitab ni dia panggil alamat, hak tulah ialah hak tulah. Alamat an-nubuwah. Imam Bukhari nak cerita pula tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas cerita Syama'il, nak cerita pula hak ni. Sebab hak ni pun penting. Orang kemudian tulis kitab suku-suku. Dalail Nubuwah Abu Nu'aim misalnya, Dalail Nubuwah Imam Baihaqi, dan ramai lagi yang tulis dalail, banyak dalail. Tentang mukjizat Nabi SAW fil Islam, dalam Islam. Imam Bukhari nak mengisyaratkan mukjizat Nabi SAW ni sini lagi daripada tajuk. Hak sahihnya iaitu setelah Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, alamat an-nubuwah. Situ nubuwah. Mana hak sebelum pada tu walaupun ada, kalau ada pun, tapi itu banyak tidak sahih bagi dianya. Dia isyarat dah situ fil Islam, dalam Islam. Yani selepas adanya Islam, rasmi Islam, selepas Nabi SAW dilantik jadi Nabi lah. Sebelum pada tu tidak. Sebelum pada tu tidak. Sebab apa? Sebelum pada tu siapa dia? Nak cara, nak tahu.
Tak ada. Sebab itulah dalam dalail ni dia banyak hak tidak sahih. Sengaja anda bawa hal ni satu kitab Siratun Nabi. Sekarang ni pun sudah katanya sudah banyak jilid terjemah. Barangkali sudah habis dah terjemah. Wallahu a'lam. Anda pun tidak tahu terjemah ke dalam bahasa Inggeris dan terjemahan ke dalam bahasa Arab pun diusahakan. Anda tidak pasti adakah sudah siap atau tidak. Tapi ini hak asal dalam bahasa Urdu yang ditulis oleh Sayyid Sulaiman Nadwi. Dalam buku ni jilid yang ketiga, dia menyebutkan tentang mukjizat. Bahas mukjizat saja. Dari sudut falsafahnya, dari sudut ninya, dari sudut ninya, semua bahas tentang mukjizat saja. Jilid yang ketiga. Jadi dalam ni anda rasa tidak nak panjang ni, kita tidak nak baca kitab ni. Cuma sambil lalu baca tajuk tak apa dah. Baca tajuk. Tajuk pun tidak semua juga. Hak nak ceritanya iaitu hak tidak sahih. Bahkan hak maudhu' berkait dengan mukjizat yang dikatakan mukjizat Nabi SAW dan tersebar dalam masyarakat begitu meluas. Masyarakat boleh katakan bukan tempat kita saja, mana-mana pun. Sebab apa? Kerana mereka terima nukil saja apa yang ada dalam dalail, kitab-kitab dalail tadi. Maka situlah bermula benda-benda tidak berasas banyak. Dan dalam ni sebenarnya tiap-tiap satu tu dia tahqiq pula. Dari segi hadisnya kedudukan setara mana, dari segi riwayatnya, dari segi dirayahnya, mana dia bahas berlaku. Ni nak sebut hak tidak sahih. Hak sahih pun dia ada sebut juga. Hak sahih. Hak sahih ni hak kita baca tadi lah dalam Bukhari, kita terjemah dah. Air tubik kok jari, tu sahih. Makanan duduk tasbih, tu sahih. Banyak lagi kita akan baca akan datang ni hak sahih, di antara yang sahih. Hak ni kita nak baca hak tidak sahih, supaya kita tahulah walaupun sepintas lalu. Iaitu ni puncanya daripada kitab-kitab dalail itulah, daripada kitab-kitab dalail. Yang pertama disebut sini berkenaan dengan kejadian Nur Muhammad, nombor satu sekali. Berkenaan dengan kejadian Nur Muhammad. Hak ni tak boleh pakai ni. Ni mana mukjizat-mukjizat Nabawi yang tidak terbukti, tidak sabit berdasarkan riwayat-riwayat yang boleh dipercayai, yang boleh dipegang. Tak boleh pegang. Yang pertama Nur Muhammad. Walaupun ada orang yang membelanya apa, itu bela menegakkan benar bahasa saja. Sebenarnya benda ni tidak ada asas. Ulama-ulama hadis sudah sebut dah tentang Nur Muhammad. Itu sah. Hak berkenaan dengan Nur Muhammad ni panjang pula ceritanya. Nur Muhammad itu turun dari peringkat ke peringkat, daripada Adam sampai kepada Aminah sampai kepada Nabi SAW. Tak ada asas waktu. Yang ketiga, Nur Muhammad ni pernah diserahkan sampai kepada Abdul Muttalib. Maka timbullah macam-macam keajaiban pada Abdul Muttalib. Tidak ada asasnya. Ni panjang ni, tiap-tiap satu ni anda baca ni dia bahas suku pula. Ni anda baca tajuk saja, tajuk. Lepas tu Abdul Muttalib didatangi oleh seorang tukang tenung, dan dia tengok pada hidung Abdul Muttalib itu kenabian, nampak kenabian, dan pada hidung sebelah lagi tu nampak kerajaan, dia nampak. Itu pun karut. Begitu juga seorang ahli tenung, tukang tenung perempuan, bertemu dengan Abdullah, ayah kepada Nabi SAW. Dia nampak kilauan Nur Muhammad di dahi ayah Nabi SAW yang luar biasa. Dan dia nak kalau boleh tidur sekali dengan ayah Nabi SAW tu, pada masa tu, sebelum lagi mengandung, mak Nabi SAW mengandungkan dia. Ni perempuan itu karut semua. Lepas tu 200 orang perempuan Quraisy gila kepada Abdullah. Pasal apa? Pasal ada Nur Muhammad di dahi dia. Gila, mati kerana gila. Sedih sangat, tak boleh menikah dengan ayah Nabi SAW. Itu pun karut. Begitu juga ada yang seumur hidup jadi tidak menikah, tak boleh menikah. Ada juga kalau itu pun karut, tak ada juga. Yang ketujuh, 14 permata yang menjadi lambang kepada Maharaja Kisra jatuh.
Dan sungai Furat apa tu jadi kering bila Nabi SAW lahir, itu tidak berasas, tak ada. Yang ke-8, pada waktu kelahiran bunyi suara daripada gaib, dan timur dan barat cerah, jadi bersinar cerah. Tak ada asas. Tak ada asas. Yang ke-9, sebelum kelahiran Aminah bermimpi, yakni ibu Nabi SAW bermimpi. Dia diberi berita gembira akan melahirkan seorang pemimpin besar yang akan diberi nama, suruh bubuh nama Ahmad ataupun Muhammad, karut semua, tak ada. Seterusnya, pada ketika Aminah ni sakit perut, tak beranak, bintang-bintang sujud ke bumi, sujud ke bumi, tak ada itu semua, tak ada. Itu hak lebih-lebih lah tu, lebih-lebih. Yang ke-11, pada ketika mengandung tidak nyata. Mengandung dia tidak seperti ramai-ramai orang mengandung jadi perut besar, perut buncitnya ni, tak ada. Dan dia tidak berasa berat apa-apa, tak ada. Tak ada berasa apa-apa, macam tak ada apa. Hak lagu tu kalau ada, tak ada tu, tak betul. Yang ke-12, hak ni sebalik orang tadi pula. Ada juga cerita dia berasa pelik berat. Pelik beratnya semasa mengandung. Hak sebalik orang tadi. Ni pun tak betul, kedua-dua tak betul. Yang ke-13, pada ketika kelahiran Nabi SAW tu, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu syurga terbuka, dan malaikat saling menyampaikan berita gembira kepada satu sama lain. Tak ada asas. Ni semua ni menjadi bahan cerita, kata dia, yang cukup menyerikan majlis ketika maulud ni, kata dia. Orang duduk baca cerita-cerita ni. Yang ke-14, bila Nabi SAW dikandung oleh ibunya, binatang-binatang boleh bercakap. Binatang-binatang boleh bercakap. Tak ada lagu tu. Binatang-binatang orang Quraisy ni boleh bercakap. Yang ke-15, ketika Abdullah lahir, muka dia tu sinar supaya matahari. Yang ni ayah Nabi SAW, sinar supaya matahari. Tak ada. Yang ke-16, ketika lahir Aminah, ketika Nabi SAW lahir, Aminah ni mak dia ni nampak 3 orang. Dia nampak 3 orang mari. Satu orang tu ada di tangan dia tu macam kendi gitu. Ada seorang lagi, satu bekas macam apa ni, apa ni kita kata, jeluk gitu, macam jeluk daripada zamrud hijau apa ni, itu semua tak ada. Yang ke-17, pada ketika kelahiran Nabi SAW, ibu Nabi Aminah nampak sepotong awan mari, dan bunyi macam-macam suara pelik daripada awan itu pun tidak ada. Yang ke-18, selepas kelahiran itu, timur dan barat ni cerah tiba-tiba. Lepas tu Nabi SAW apabila dia lahir tu, dia duduk cokoh gitu, duduk apa kita kata, duduk macam mengakak, budak mengakak gitu, duduk gitu. Dia keluar tu lagu tu. Supaya budak sudah boleh duduk mengakak dah. Itu tak betul. Pada malam kelahiran Nabi SAW itu, ada pemimpin Yahudi mari berjumpa dengan pemimpin Quraisy ni, tanya tentang lahir dah kau. Kata Nabi akhir zaman macam-macam lah ceritanya. Tak ada tu. Lepas tu yang ke-20, Abbas menceritakan, ini pak saudara Nabi SAW menceritakan bahawa ketika Nabi SAW duduk dalam buaian lagi, dia bercakap dengan bulan. Dia tengok Nabi SAW bercakap dengan bulan. Itu pun tak betul. Tak betul. Yang ke-21, Nabi SAW bercakap mana ketika dalam buaian itu. Ketika dalam buaya tu ada dia bercakap, tak ada. Tak ada. Pada ketika dia lahir tu, Halimah yang akan menyusukan dia tu, Halimah tu mari dah. Dia tengok kepada Nabi SAW. Bila Nabi SAW tengok kepada dia tu, dia senyum. Nabi senyum pada masa kecil lagi, sebelum pada diserahkan kepada dia tu.
Yang ke-23, pada masa kecil ni sudah dibelah dada dia. Sudah dibelah dada supaya masa nak pergi Mi'raj. Itu tidak berasas. Yang ke-24, pada ketika berada di rumah Halimah, orang-orang Yahudi pergi cari Nabi akhir zaman ni. Bila dia pergi cari dan dia kenal, mereka cuba nak bunuh Nabi SAW pada masa kecil. Tak ada. Itu pun tidak berasas. Yang ke-25, Nabi SAW dengan adik-beradik susu dia pernah bermain-main tengah panah, tiba-tiba awan mari. Begitulah setiap kali dia duduk main, awan tuduh dia. Jadi sehingga tidak kena panas. Itu pun tidak ada asas. Tak betul. Yang ke-26, cerita Bahira rahib. Tu cerita tu pun dipertikaikan oleh ulama. Nastura rahib ini pun dipertikaikan. Begitu juga bila orang Quraisy buat perjanjian sesama dia, lepas pada tu selama sekian-sekian gapo dia tulis, lepas tu hak tu kena dimakan oleh anak-anak, itu pun tidak betul. Tidak sahih juga. Seterusnya ni yang ke-29, ketika Nabi SAW bersembunyi dalam gua Thawr itu, marilah laba dan sebagainya, bunga pati, betul laba buat sarang tepi itu, tak ada semua. Itu tidak sahih. Pada masa kecil Nabi SAW pegang ambing susu kambing hak kosong, tak ada apa, tiba-tiba keluar susu banyak, tak ada, tidak berasas juga. Begitu juga kisah Ummu Ma'bad dan lain-lain lagi, banyak lagi. Itulah sebahagian yang disebutkan yang tidak sahih, yang disebutkan dengan tahqiq sekali, cuma anda baca tajuk-tajuk saja tu tadi. Kemudian hak sahih pun banyak juga yang disebutkan hak sahih. Jadi hak sahih ni sebahagiannya kita akan jumpa lah apabila kita baca Bukhari ni, bila kita baca tengah baca ni kita akan jumpa lah. Baik, kita tengok pada kitab kita ni berkenaan dengan alamat nubuwah fil Islam. Tajuk dia buat ataupun nubuwah fil Islam, dua perkara tu ada, mengisyaratkan kepada hak sebelum nubuwah dan sebelum Islam itu kebanyakannya boleh dikatakan tidak sahih, tidak berasas. Ini cerita Nabi SAW dalam satu perjalanan tengah malam, tak apalah seperti kita baca tadilah, hak naknya mukjizat dia duduk mana? Air tadilah, hak perempuan tadi. Hadis ni kita sudah jumpa dah dulu pada muka surat 49, lebih detail lagi 49 ni, jilid ni lah, jilid yang pertama Bukhari, lebih detail lagi dan lebih jelas lagi daripada hal ni. Sana cuba lihat pada muka surat 49. Jadi dia pergi daripada gerebo dia tu cukup sekian ramai tu untuk semua orang tu. Lepas tu Nabi SAW pun tidak sajalah dia mari tu bagi makanan-makanan kepada dia sebagai balasan lah kepada dia tu, bui dia balik. Ceritanya dia tidak masuk Islam selalu, dia tidak masuk Islam selalu. Tidak. Ni daripada muka surat 49 hak tu situ jelasnya. Apabila Nabi SAW pergi serang kawasan-kawasan dekat tu, dia pergi serang habis. Tetapi kampung hak perempuan tadi dia tak pergi serang. Dia tak serang. Perempuan tu pun kata. Itu pada muka surat 49. Dalam jilid ni juga. Dia kata saya rasa sengaja dia buat tu. Dia ni bagus, dia orang ni gini-gini. Bagaimana? Kalau kita Islam macam mana? Saya untuk Islam kata dia. Jadi orang lain lah ke mana? Jadi orang lain pun setuju masuk Islam dengan cara lain. Itu cerita Islam dia. Jadi dia sendiri tengok macam mana pelik. Mula-mulanya pada masa tu dia kata orang ni kalau tidak tukar sihir hak nombor 1 Nabi, supaya orang-orang dia duduk kata. Supaya orang-orang dia duduk kata. Jadi apabila dia kata mari kita pergi kepada Rasulullah, dia kata apa dia Rasulullah dia pun tak tahu apa dia Rasulullah. Kami tak lock ke dia, tak suruh kecap banyak, mari eret dia mari. Pokok kita duduk dahaga tidak nak bahas dengan dia, eret dia pergi, biar dia tengok sendiri lagu mana Rasulullah ni. Itu ceritanya. Hak tu hendaknya, iaitu air yang sedikit telah mencukup semua orang dengan apa ni, unta-unta sekali minum kenyang.
nak pecah perut unta. Minum tu banyaknya. Hak tu anaknya. Ini termasuk dalam mukjizat yang sahih. Sahih. Seterusnya beberapa kali ni hak cerita air ni, cerita air. Sebab apa banyak kali cerita air? Sebab air ni penting di kalangan orang dia. Air sikit benar tak ada air. Sehingga di peringkat permulaan mula sahabat-sahabat ni dilarang. Setengah-setengah sahabat ni mana menganggap tak molek. Dia anggap pelik dan anggap tak baik lah pada orang-orang lelaki ni kalau guna air untuk beristinja, untuk basuh najis. Air ni dipunyai untuk orang perempuan saja. Mana ada pun orang lelaki dia istinja guna batu. Guna batu. Pasal apa? Pasal air sikit, air payah. Itu sebabnya. Sebab itulah kita tengok banyak peristiwa ni berlaku berkenaan dengan air. Lepas tu kita tak dah tengok semua ni, tak dah tengok berkait dengan air ni. Ada air lagi, air Zam-Zam. Air Zam-Zam paklan ni ada lagi tu. Itu pun salah satu mukjizat. Mukjizat tu berpanjangan dulu lagi, sebelum daripada tu lagi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air Zam-Zam. Itu pun satu mukjizat je. Sampai sekarang pun kita boleh tengok. Sebanyak mana ambil, tak habis air tu. Tak tahu mari mana pada pasir lagu tu. Lepas tu air pula molek pula tu, istimewa pula tu. Dalam keadaan sekarang ni yang ada macam-macam alat untuk uji air tu, orang uji hak tu tak boleh lawan hak tu. Itu yang peliknya. Tak boleh lawan hak tu. Jadi hak ni 300 orang ni daripada bekas yang kecil. Tengok air membuak-buak keluar, air keluar kut jari. Kalau Nabi Musa tu air keluar daripada batu. Dia katak batu tu tubik air, pancar air. Daripada batu ni tidak pelik, tidak berapa pelik lagi. Sebab kita tengok setengah-setengah tempat tu memang air keluar kut celah-celah batu. Ni kalau air keluar kut jari ni pelik macam mana? Dengan itu hak mana-mana mukjizat yang ada pada nabi-nabi dulu dia nyata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain dan lebih istimewa. Misalnya mukjizat Nabi Musa bila dia pukul tongkat dia tubik air. Air itu dapat memuaskan pengikut-pengikut dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam air ni ada juga, tapi dalam bentuk lain. Berkenaan dengan air ada juga. Berkenaan dengan Nabi Isa, mukjizat dia perubatan sapu siar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada ketika sahabat tubik mata, pergi perang tubik mata. Ambil bubuh balik. Bubuh balik tu jadi lebih cerah pada hak dulu lah. Pelik juga tu. Tak ada duduk bedah ke apa tak ada. Pakai bubuh gitu. Tubik mata ni bawa pergi mata depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang seumpama itu. Semua yang ada kalau kita perhati pada nabi-nabi dulu tu ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu sahih belaka. Dalam Bukhari ni pun ada waktu tubik mata tu. Orang yang lemah tak boleh lekat duduk di atas kuda, dia tepuk sekali, lepas pada tu kuat, bukan main kuat, duduk atas kuda boleh pergi perang apa ke mana-mana. Tidak mukjizat apa lagu tu. Tu semua sahih ada dalam Bukhari ni sendiri. Dalam Bukhari saja ni pun banyak dah, sebanyak mana ada. Lepas tu cerita lain pula. Begitu juga air, berkenaan dengan air belaka ni. Seperti yang kita baca tadi lah. Kesimpulannya, riwayat Anas ini ada menyatakan 4 peristiwa yang berlainan berkaitan dengan air. Anas belaka ni, tapi peristiwa yang berlainan. Sebab itu kita tengok kalau dalam kitab ni Hasyiah nombor 2 dia ada sebut. Hasyiah nombor 2 ni dia kata ini 4 turuk hadis Anas. Yang pertama tariq Qatadah, yang kedua tariq Ishaq bin Abd, yang ketiga tariq Hasan, yang keempat tariq Humaid. Dalam yang pertama mereka di Zawra di Madinah, dan dalam yang keempat yang ketiga dalam perjalanan. Dalam yang pertama orang yang ambil air sembahyang tu lebih kurang 300 orang. Dalam yang ketiga 30 orang. Dalam yang keempat 80 orang. Mana kisah berlainan. Kisah berlainan. Boleh tengok dalam Hasyiah nombor 2 muka surat 505. Mana dia nak cerita tu bekas tadi kecil, nak masuk tangan pun payah tu. Macam mana boleh seramai tu boleh minum lagi, ambil air semaya lagi.
Begitulah seterusnya. Lepas tu di tepi telaga tu pula. Di tepi telaga ni riwayat Barak 1400. Dalam riwayat di atas itu riwayat Jabir ni 1500. Berapa beza tu? Bezanya 1400 tu hak berangkat daripada Madinah. Di tengah-tengah jalan tu mari lagi orang Islam, mari lagi masuk sekali. Jadi semua sekali 1500 orang. 1500 orang. Ini pun ada kaitan juga dengan air tu, mana telaga tu sudah kering dah. Dia ambil air komo-komo sembuh dalam telaga tu. Sementara kemudian air tu banyak serta-merta. Banyak. Itulah ceritanya. Lepas tu cerita Ummu Sulaim ni. Sudah sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Ada beberapa keping roti. Buat pergi kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW panggil. Macam mana Nabi SAW ni? Orang suruh buat pergi roti ke dia. Jadi Anas ni tak tergamak lah bila buat pergi tu orang ramai. Pada nak pergi ke mana? Duduk cacat. Nabi SAW nampak dah tadi Abu Talha dia faham dah. Sebab tu Abu Talha kata saya nampak Nabi ni lapar ni. Waktu dia balik tu. Nabi SAW nampak dah. Dia boleh baca dah. Abu Talha ni duduk kira sesuatu untuk dia. Sebab itulah bila Anas ni mari, dia hantar kau untuk makan kau? Tanya selalu. Untuk makan kau? Iyalah. Jadi tak kata apa. Nak kata untuk bagi kepada kamu seorang, tak pernah sabar depan orang ramai ni. Jadi duduk senyap pegang gitu lah. Pegang dalam tangan gitu lah. Roti saat ni. Nabi SAW tu hajak. Padahal Anas tidak kata Abu Talha, dan dia kata lagu tu gitu. Boleh jadi Nabi SAW sudah faham Abu Talha ajak, tapi zahirnya tidak nampak sini. Bagaimana dalam keadaan orang tidak ajak, Nabi SAW boleh ajak sekian ramai orang tu. Kalau ajak pun nak ajak dia seorang je. Kalau nak ajak pun. Tapi bagaimana Nabi SAW ajak orang lain ramai ni dengan tidak minta izin? Kira-kiranya di sini Nabi SAW dengan perintah Allah SWT berlaku ni, dia nak menunjuk ada sesuatu perkara yang pelik lah tu nak berlaku, supaya nyata mukjizat itu. Dan mukjizat itu nyata pada orang yang fikir untuk dia, nyata di rumah dia. Sebab itulah Nabi SAW pergi di rumah dia. Bila pergi di rumah dia, nyata mukjizat tu di situ. Bukan jadi kehukuman, tidak jadi menyusahkan tuan rumah, tidak. Pergi dia tu, walaupun mana dia tidak suruh, ajak semua orang tu, tetapi membawa keberkatan pula ke rumah dia. Dengan sebab itu Ummu Sulaim dia cerdik. Ummu Sulaim dia cerdik. Bila Abu Talha kata kita tak cukup makanan ni, macam mana ni? Mari ni. Dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Dan dia tahu dah. Dia ajak juga, dia tahu dah tu. Tiba-tiba mari seperti yang kita tengok ni lah. Mari makan ramai. Apa ya 10-10 orang tu? 10-10 orang tu macam-macam lah. Ulama kata, ada yang mengatakan 10-10 orang tu sebab rumah sepi, tak muat kalau masuk ramai. Sebab tu 10-10 orang. Ada yang mengatakan talam tu besar mana sangat. Kalau mari ramai, nak makan lagu mana? Kalau 10 orang tu selesa makan. Selesa makan. Sekadar tu je ada. Dia suruh pecah-pecah waktu bik gitu. Tiba-tiba jadi banyak. Makan kenyang belakang tu. Mereka itu 70 orang. Padahal untuk Nabi seorang pun tak cukup, tak tidak lagi kira-kiranya kalau mengikut biasa tu. Hak itulah yang nak ditunjukkan di sini. Ini juga mukjizat Nabi SAW. Kalau tidak mukjizat, apa dia? Orang panggil lagu tu. Mukjizat lah tu. Dan mukjizat ini beza dia dengan benda lain ni. Kalau benda lain itu dia khayalan, dia tidak sungguh. Kita sepuluh silap mata lah, kita nampak saja. Kita makan nasi, sedap nasi biryani misalnya, rupa-rupanya nyawi telur semut kita. Rupa-rupanya tu kalau ilmu tak betul. Ataupun sebenarnya tidak jadi kenyang makan saja. Ataupun kalau makan pun kenyang pun puasa kenyang dengan benda lain, benda hak tak molek. Lagu tu. Adapun mukjizat ni tidak, memang kenyang sungguh, dan benda tu suci, molek, lebih berkat, lebih baik daripada hak lain-lain, lebih suci daripada hak lain-lain lagi. Itu beza di antara mukjizat dengan benda lain. Seperti Nabi Isa, apabila dia kata buat rupa burung ke apa, dia lepas jadi burung sungguh, bukan sepuluh silap mata. Burung pada pandangan kita sebenarnya tak jadi burung. Tu beza dia.
Hak ni jadi burung sungguh. Itu beza dia. Lepas tu kalau silap mata ataupun sihir dia tak boleh lama. Dia tak tahan lama. Ada pun hak Nabi Isa tu bila sembuh tu, hak buta asal lagi, kejadian asal lagi, ataupun hak sopok dan sebagainya, bila dia sapu tu jadi comel siapa kesuk. Siapa kesuk? Maknanya dia hidup menggunakan kelebihan tu. Ini kalau sihir, kalau macam tu dia tidak. Dia sementara saja. Dia sementara. Dengan sebab itu lawak orang kafir pun apabila dia menghadapi Nabi SAW, dia tahu. Dia tahu. Apa dia kata kalau kita istiharkan royak sihir, dia kata semua orang tahu sihir lagu mana. Mana dia tahu sihir itu lagu mana. Dan ini tidak sihir. Seterusnya ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan cerita air juga. Dia kata hayya 'ala at-tahur al-mubarak, air yang diberkati, berkat daripada Allah. Mana air ni paling suci. Suci lebih daripada hal lain-lain lagi. Kita kata air mutlak ni, air mutlak ni air telaga, air gatuga ni lah, kita kata air hujan, air sungai, air apa suci. Dak ni lebih lagi. Lebih suci daripada hal lain-lain, walaupun ia sedikit dalam bekas yang kecil. Lepas tu dia kata kami dengar sahabat-sahabat ini kelebihan dia. Dia menyaksikan sendiri. Kalau hak bahasa dengar, dia dengar tasbih makanan yang sedang dimakan tu bertasbih, dia dengar. Kita hanya baca dalam Quran, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua bertasbih dengan cara dia. Cuma kamu saja tak faham tasbih dia tu. Iyalah kalau kita dengar pun kita tak faham juga. Apatah lagi kita tak dengar. Ni dia dengar ni tasbih. Sama ada tasbih lagu mana, tasbih seperti kita kah, atau tasbih cara dia bihamdihi, dengan cara dia, sahabat ni boleh faham tasbih. Mana dia dengar, nasma'u, dia dengar berkait dengan pendengaran. Dia dengar. Sama ada tasbih dia kata subhanallah kah, seperti kita kata, ataupun tasbih dengan cara dia, tapi sahabat faham itu tasbih. Maka kalau kita kata ayam bunyi ketok tu, kita nak kata itu tasbih dia. Itu orang boleh kata belaka. Kalau makan roti tasbih lagu mana? Benda tak hidup boleh tasbih. Kalau hak ayam orang boleh takwil lagi. Hak hidup tu. Tapi kalau hak ni roti, lauk, hak dalam pinggan tu tasbih. Kemudian yang disebut ni benda-benda molek. Ni hak berkait dengan mukjizat. Tak ada perkara yang tak molek. Kalau sehingga apa dia membuatkan orang tidak selesa, jadi sakit, jadi susah, jadi apa, tak molek. Ataupun mengheret orang itu melakukan sesuatu yang tak molek, baru dapat. Itu beza di antara sihir. Ada pemukjizat dia tak ada. Amal benda-benda yang tak molek, nak melahirkan benda-benda lagu ni. Lepas tu apabila ada tu pula benda-benda ni suci, molek. Yang dia sebut pun molek. Tidak kata sebut kok sihir. Seperti kita kata kalau sihir ni apabila masuk syekh dia tu jadi tak khabar kacak kosi. Allah kau tak molek tu waktu tu. Hak ni tidak. Dengan sedar molek. Sedar molek, tak ada kata tak khabar, boleh kacak molek. Lepas tu benda tu sendiri tu sebut benda-benda yang molek, tasbih. Sini nampaklah apa yang disebutkan dalam Al-Quran tu sahabat-sahabat sendiri dengar. Barulah nampak. Seterusnya hak Jabir itu kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Nak ceritanya banyak tu buah tamar. Kalau nak kira bertahun-tahun pun hasil buah tamar tu tak cukup lagi. Ni setelah bayar habis tu sebanyak tu lagi ada. Itu pun mukjizat juga. Yang ni buah tamar tu duduk setara tu. Mukjizat dia. Lepas tu kita kata Nabi SAW baca ke dia dalam hadis-hadis yang sahih tak ada sebut baca gapo. Tak ada sebut. Itulah menunjukkan mukjizat. Allah SWT nak bui ni tidak nanti baca gapo. Fatihah pun boleh dah. Qul Allah pun boleh kalau dia nak bui. Hak tu nak jadi sebab je. Baca gapo pun. Tak ada sebut. Baik, kalau ada orang cerita dia kata Nabi baca dengan ni. Tak ada tu, tak ada. Tak ada orang sahih. Tapi andai kata
Ada seorang itu dia mengajar kalau baca lagu ni makanan jadi banyak, jadi gitu gini. Itu tak apa. Tapi ia bukan merupakan mukjizat. Sebab kalau dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu jadi lagu tu, itu orang panggil masuk dalam ilmu dunia lagi tu. Ilmu dunia lagi tu. Bukan keramat pun tidak tu. Keramat ni tak ada amal apa-apa. Buat ilmu takluk tu kan, ilmu tak nampak tu, dia beramal tu. Ada amalan tertib dia yang tertentu. Sampai satu peringkat, dapat benda tadi. Apabila dapat itu mukjizat tu jauh, keramat pun tidak. Orang biasa pun, bukan orang alim, bukan orang yang suci hati dia di sisi Allah SWT pun boleh dapat. Biasa, ikut syarat-syarat dia boleh dapat. Kalau setelah tadi ilmu dunia lagi, keramat ni benda tak ada amalan apa-apa, tiba-tiba Allah SWT bagi sampai masa dia. Itu yang dikatakan keramat. Dan hak dia bagi tu molek juga, tidak benda yang mengarut lah, tidak benda mengarut. Itu yang dikatakan keramat. Tapi kalau benda yang mengarut menyebabkan misalnya lari daripada orang, lepas tu naik kenderaan orang, tak perlu bayar, tak ambil tiket, muka orang tak nampak misalnya dah, itu tak betul tu, keramat tu lagu tu. Itu tak betul tu, guna kenderaan orang dengan tak betul. Dia membenarkan kita naik kalau bayar, tiba-tiba kita naik dengan cara curi juga tu lagu tu, tidak keramat lagu tu. Keramat ni dia ada cara-cara dia. Sekarang itulah wallahu a'lam.